Keputusan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah satu keputusan yang berat tetapi tepat untuk kembalikan mandat kepada rakyat memilih pemimpin yang mereka mahu di Sabah ini. Dan bagaimana dikatakan prestasi warisan merudum selepas mendapat mandat ketika Pilihan Raya Umum ke-14 lalu. Apakah tawaran baru yang diberikan oleh Warisan Plus bagi rakyat Sabah dalam Pilihan Raya Negeri ke-16 kali ini? Itulah temu bual eksklusif saya bersama Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, Presiden Warisan dalam agenda awani khas Sabah Memilih dari Sempurna Sabah. Bagaimana Datuk Seri melihat potensi Warisan Plus yang diketuai oleh Datuk Seri sendiri untuk mengharungi Pilihan Raya Negeri Sabah ke-16 kali ini? Dari sepanjang pilihan raya yang kita telah lalui, kita tidak pernah mengambil ringan dan juga beranggapan bahawa kita tak boleh sangat terlampau confident bahwa complacent sangat, selesa. Kita perlu tingkatkan gerak kerja kita untuk memastikan supaya kita dampingi masyarakat, khususnya para pengundi yang ada dalam keadaan berhadapan dengan COVID ke-19 ini. Yang penting bukan hanya kita kelihatan di media sosial, tapi penting bagi kita untuk berhadapan dengan masyarakat yang perlunya kita tawan hati mereka untuk memberi sokongan kepada kita. Walaupun saya faham dan tahu gerakan ini perlu kita hadapi dengan berbagai rintangan, cabaran. Kerana kita tidak boleh beringan, parti lawan kita juga mempunyai kekuatan. Parti lawan kita juga mempunyai berbagai kemudahan. Namun demikian, saya yakin dalam perjalanan, semenjak kita bubarkan Dewan, sebelum pun kita bubarkan Dewan, kita dah bergerak dari peringkat awal. Daripada tahun yang sudah bila kita ambil tampuk pemerintahan. Dan kita dah nyatakan bahawa kesiapsiagaan mesti di tahap yang senantiasa ada. Bila mana sesuatu keadaan yang tidak dapat kita elakkan, maka penting bagi kita untuk berhadapan dengan sebarang rintangan yang ada. Di mana Datuk Seri mendapat keyakinan apabila cubaan untuk merampas kuasa Datuk Seri dan juga Warisan Plus pada bulan lalu, tetapi tidak semena-mena Datuk Seri membuat cadangan kepada Gubernur untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri? Ini satu pertimbangan yang besar dan juga perjudian dalam sepatutnya boleh mempertahan kuasa, tetapi Datuk Seri terus memberikan isyarat ini tidak boleh dilakukan, mandat perlu diserahkan semula kepada rakyat. Di mana keyakinan Datuk Seri? Dari sudut persepsi politik, ini satu keputusan yang besar diangkat oleh seorang pemimpin peringkat negeri dan juga peringkat nasional. Sebenarnya kita dah melalui proses seumpama ini bukannya baru di Sabah. Dah banyak kalilah perubahan kerajaan menerusi langkah-langkah seumpama itu. Jadi kita belajar daripada apa yang telah berlaku terdahulu daripada itu di Sabah ini sendiri. Jadi bila kita menyadari hakikat ini bahawa mereka mengambil langkah-langkah di beberapa buah negeri, sama ada di Kedah, sama ada di Melaka, di Johor, dan saya dapati ialah ini merupakan langkah yang sound very familiar bagi saya, dan kita tahu bagaimana untuk mengatasi masalah ini walaupun masanya agak singkat. Tak sampai pun 3, 4, 5 tahun kita memerintah negeri ini mengurus takbir supaya kita nakkan apa yang kita telah perjuangkan untuk memenuhi kehendak rakyat kita, tak boleh kita tunaikan 100% dalam jangka masa 5 tahun, apatah lagi 2 tahun. Tapi kebimbangan saya, kalau kita duduk berdiam diri, sedangkan kita mempunyai bidang kuasa untuk menasihatkan Tuan Yang Terutama, untuk membubarkan Dewan, bukan atas hakikat, kena kesan dia. Pelaburan yang tidak begitu stabil, politik yang tidak begitu stabil. Maka kita dapat melihat, bukan hanya di Sabah, keadaan pemerintahan di Semenanjung pun, ya, persekutuan, keadaan yang tidak menentu. Pasal apa? It is hang parlimen. Ya, bila dia hang parlimen, maknanya tidak ada penentuan dia. Daripada sudut membuat dasar, melakukan sesuatu, dan di samping itu ia gabungan parti-parti yang mempunyai agenda berbeza-beza, ahli-ahli politik yang mempunyai budaya yang berlainan.
Jadi itu tidak bersesuaian bagi kita. Alhamdulillah, kita di peringkat Sabah bahawa setelah saya meneliti, tidak seorang pun warisan. Ya, bila saya buat penelitian secara mendalam, tidak seorang pun warisan ahli Dewan Undangan Negeri yang walaupun tekanan, walaupun tomahan, cubaan untuk mempelawa mereka, mereka tidak berganjat. Dan itu satu daripada petanda ni. Saya maklumkan waktunya untuk kita nak berhadapan dan kita serahkan kuasa kepada rakyat. Kena kita mendapat mandat daripada rakyat, bukan daripada kerajaan persekutuan. Mandat ini diberikan oleh rakyat di Sabah ini. Jadi kita harus tahu bahawa dalam gelanggang politik ni, kita selaku ahli yang berhormat dan kerajaan, jangan lupa, bukan kita yang menjadi kerajaan. Yang menjadikan kita kerajaan ialah mandat rakyat yang telah memberikan. Jadi dalam keadaan sesuatu berlaku seumpama ini, kalau sekiranya ada pihak-pihak tertentu untuk nak mengambil kuasa itu, serahkan balik kepada orang yang memberi kuasa, bukan orang yang nak mengambil kuasa. Tidakkah Datuk Seri Besar kalau diserahkan kembali kepada rakyat warisan, kalau tidak betul caranya mungkin hilang kuasa terus ataupun dapat mandat semula? Well, itu kita serahkan pasal kepuasan kita dari segi memenuhi kehendak rakyat. Kalau rakyat yang telah bagi mandat dengan kita dan meneruskan perjuangan itu, alhamdulillah. Kalau sekiranya mandat itu mereka tak nak bagi, itu terserah. Pasal kita nak beramal, kita nak berkhidmat. Bila kita nak berkhidmat, maknanya kita berkhidmat kepada rakyat dan negara. Takkan kita nak paksa supaya perkhidmatan dan amalan kita orang nak terima kita. Tak boleh. Tidak boleh paksa. Jadi maknanya kalau ada rakyat buat keputusan, itulah yang kita harus terima secara baik. Tapi kalau keputusan YB, ahli-ahli yang berhormat, sama ada ahli parlimen ke ataupun Dewan Undangan Negeri, atas landasan nafsu mereka, kita nak penuhi. Itu sebenarnya bukan satu amalan yang baik. Baik kita serahkan kepada rakyat, kena mereka lah yang telah memutuskan. Jadi dari segi keadaan yang kita lihat, budaya, clarity and values in life, ya, kena ada jelas nilai-nilai dalam kehidupan. Kalau ada rakyat putuskan, kita tak boleh nak tarik balik. Pasal itu bukan bidang kita. Persepsi mengatakan warisan tidak deliver. Warisan hanya orang kata pun menumpukan political interior politics kompleks sahaja. Iaitu persepsi mengatakan warisan hanya bergantung pada Datuk Seri Shafie Apdal semata-mata. Itu dua tokoh-tokohan ya diakui Datuk Seri boleh mengepalai kerajaan negeri ini, tetapi warisan itu bermasalah. Itu juga diakui dalam satu survey yang dilakukan oleh CITS baru-baru ini. Jadi apa pandangan Datuk Seri? Adakah adil dikatakan begitu? Sebenarnya dalam jangka masa 2 tahun, masanya agak singkat. Tapi dalam keadaan itu saya faham dan tahu. Bila saya menyadari hakikat bahawa perubahan kerajaan di peringkat persekutuan berlaku daripada PH kepada sekarang, ini kita kena pastikan bahawa apa langkah yang perlu kita laksanakan, memastikan supaya ada kekitaan, ada kerjasama di antara rakyat berbagai anutan agama dan bangsa itu. Bukan kita nak mulakan dengan pembinaan prasarana, fizikal, pembangunan materialism. Ya, seumpama seorang ibu dan bapa bila melahirkan anak, anak itu tidak boleh disekolahkan, anak itu tidak boleh dikeretakan, tak boleh beli laptop dulu. Bimbing anak. Membimbing anak itu prosesnya agak panjang dengan nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang kita nakkan? Bukan hanya cara kita untuk mempaparkan kepada anak-anak kita tentang tingkah laku kita, tapi kita terapkan dengan nilai yang baik. Jadi itu yang sebenarnya ukurannya, bukan pada kita nak lihat bahawa pembangunan fizikal, jalan raya, bangunan tinggi, hotel, resort sana dalam jangka masa pendek. Bukan mudah, tak sampai 2 tahun pun. Tapi bagi kita ialah kita satukan rakyat. Itu yang kita kenali bahawa perkenalkan dasar-dasar. Ya, kita wujudkan. Contohnya apa yang dekat dengan jiwa manusia. Kementerian Pelajaran, Kementerian Undang-Undang. Pasal di situ merangkumi nilai dan budaya kehendak rakyat di peringkat bawah. Kalau kita nak membangunkan umat, terapkan nilai-nilai dulu. Ya, dalam sunubari kesedaran bahawa penyatuan rakyat itu penting kepada kita. Kena kita sebuah tempat yang mempunyai keberbagaian bangsa dan anutan agama. Bagaimana kita nak mentapkan? Bukan atas landasan parti, tapi atas landasan supaya ini tempat kita, perlu kita bangunkan, perlu kita satukan. Sektor pertanian apa yang kita lakukan? Kita telah lancarkan blueprint
dan komprehensif. Bukan hanya kita bagi tanah, kita adunkan supaya tanah yang kita berikan kepada penduduk kampung itu ada bantuan dia untuk bimbingan mereka. Ada beranggapan bahawa Datuk Seri terlalu katakan mesra dengan penduduk Bumi Putera Islam, terutamanya di kalangan Bajau, Bugis dan juga Melayu Brunei. Bagi Kadazan Dusun juga mengatakan bahawa mereka orang Islam pula mengatakan Datuk Seri terlampau mesra dengan Bumi Putera bukan Islam. Jadi di mana persepsi itu dapat dijernihkan? Tidak begitu sebenarnya. Well, kita dapat melihat bahawa ini memang kita sedari akan ada orang melihat bahawa bila kita dampingi pihak ini, maka ada dalam hati mereka tersentuh. Kenapa dia bagi layanan sangat? Saya tak bagi layanan yang lebih. Ya. Jadi kita selaku umat menyedari hakikat ini. Ada setengah-setengah perkara yang kita tahu, yang perlu kita hebatkan. Apa yang perlu tidak dihebatkan, jangan hebatkan. Kena dia akan menyentuh nurani dan mungkin keadaan mereka akan tersinggung. Tapi tujuan kita ialah untuk membantu. Tidak bererti bila kita bantu dari segi masyarakat kita yang berbagai kaum. Kita selaku pimpinan perlu ada dari segi keadaan untuk pentadbiran dan juga hikmat bakti yang kita berikan kepada mereka ini mesti ada asas dia. Mereka juga berhak. Sebenarnya tidak ada perbezaan dia bila kita layan masyarakat yang beragama Islam, masyarakat yang bukan beragama Islam, orang Melayu, bukan orang Melayu, ya, semuanya kita imbangi. Apa tawaran baru Warisan Plus untuk Pilihan Raya Negeri ke-16 itu? Well, kita ada lakukan misi kita untuk memastikan supaya penyatuan rakyat, ya, iaitu perpaduannya perlu kita kentalkan. Dan di samping itu, kita akan membangunkan prasarana apa yang dekat dengan hati jiwa manusia. Contohnya dari segi pendidikannya, ya, contohnya dari segi untuk membolehkan bagaimana kita mengatasi masalah kemiskinan, poverty level. Sabah mempunyai tanah yang begitu banyak. Dan kita mempunyai skim-skim terdahulu. Seakan Felda, Sabah Development Authority, Land Development Authority, DV, kita ada Sawit Kinabalu, kita ada Bentawasan. Tanah-tanah ini cukup luas. Tapi manfaatnya tidak seluas rakyat menikmatinya. Dan kita belajar bagaimana keadaan contoh macam Felda, skim yang boleh membasmi kemiskinan, yang boleh menaikkan taraf hidup masyarakat. Kita tambah baik. Jangan wujudkan FGB contohnya seumpama itu yang boleh menjejaskan persepsi dan kehidupan rakyat. Jadi saya yakin bahawa langkah ini merupakan salah satu langkah yang boleh mengatasi masalah kita daripada kepompong kemiskinan. Di tokok tambah kita nak pastikan supaya downstream industrialisasi di peringkat negeri Sabah ini dapat kita, walaupun dia berskala kecil, tapi ianya boleh membasmi kemiskinan dan peluang pekerjaan. Politik pernaungan, politik berasaskan etnik dan juga kaum dan juga politik pembangunan masih relevan dan terus dominan di dalam Pilihan Raya Negeri Sabah. Apatah lagi keunikan geografi Sabah itu dari sudut demografi dan juga geografinya, calon yang bertanding perlu memahami selok-belok masyarakat di kawasan pedalaman, etnik yang pelbagai, masyarakat yang tinggal di kampung tradisi dan juga pekan kecil termasuk kepulauan. Seperti mana saya berada sekarang berhadapan dengan Pulau Sebatik di Dewan Undangan Negeri N73 Sebatik, iaitu mempunyai 10,000 pengundi, tetapi keperluan asas penduduk di Pulau Sebatik ini masih agak mundur, seperti keperluan air bersih, bekalan elektrik yang mantap dan juga prasarana untuk anak-anak mendapatkan pelajaran di sekolah yang lebih selesa, termasuk peluang pekerjaan yang begitu hampir tiada di kawasan ini bagi anak-anak muda. Tetapi bagaimana aspirasi itu dapat ditunaikan ataupun dibawa oleh wakil rakyat? Kita ikuti temu bual beliau dari Sebatik Tawau, Sabah.
Terima kasih kerana membawa kru Esrawani sampai ke Pulau Sebatik ini di Kampung Sungai Melayu. Bagi Datuk, apa istimewanya di Pulau Sebatik? Kerana Datuk bukan orang baru di sini, sudah beberapa penggal menjadi wakil rakyat di sini. Jadi apa istimewa? Mungkin orang tak tahu di luar sana, di Semenanjung dan juga di luar Sabah, tidak tahu di mana lokasi Pulau Sebatik dan apa istimewanya Sebatik pada pandangan Datuk Muiz. Ya, terima kasih daripada Astro Awani. Jadi keistimewaan Pulau Sebatik ini, kerana Pulau Sebatik ini dia dua negara. Satu pulau, dua negara. Jadi dia kurang lebih terbagi itu dengan kurang lebih 50-50 lah. Jadi yang sekarang kita, lokasi sekarang ini di Kampung Sungai Melayu, betul-betul ini. Kita nampak di belakang itu, tidak jauh daripada sana sudah sempadan. Sempadan maksudnya negara mana, Datuk? Indonesia. Okay. Indonesia dah. Yang kita panggil tempat itu yaitu Sungai Nyamuk. Sungai Nyamuk. Ya, Sungai di Nyamuk sebelah sudah sana. masuk Indonesia. Indonesia sudah. Okay. Dan kita nampak kalau Sungai Melayu ini memang dah cukup maju lah. Sungai apa? Sungai Nyamuk. Ini bukan Sungai Nyamuk. Dia sudah jadi pekan. Di sebelah itu sudah jadi pekan. Itu dia punya. Itulah dia punya keistimewaan Pulau Sebatik ini, karena Pulau Sebatik ini dia satu pulau dua negara. Ya, antara Malaysia Sebatik Malaysia dan Sebatik Indonesia. Berapa ramai penduduk di sini, Datuk? Penduduk di sini dia kurang Lebih lebih kurang, dalam di Sungai Melayu. Ya. Di Sungai Melayu dia kurang lebih dekat 200 lebih ya. 200 penduduk. Untuk yang berada di Malaysia, ada di Malaysia ini. Bagi keseluruhan Pulau Sebatik? Kurang lebih dalam dekat 10.000 lah. Tapi termasuk pekerja asing yang bekerja di ladang-ladang swasta. Apa cabaran bagi penduduk di sini, Datuk, yang mereka hadapi saban hari? Cabaran-cabaran ini yang seringkali saya sudah suarakan dalam Dewan Undangan Negeri juga. Cabaran-cabaran mereka ini terutama masyarakat kita sini yang menjana hasil daripada tradisi nelayan pantai. Hasil laut lah. Hasil laut. Dan gangguan-gangguan itu yaitu seperti bot-bot daripada Indonesia itu. Yaitu seperti bot ekspres yang dalam satu hari dalam 6 buah bot ekspres, tapi bukan daripada Sungai Melayu dia masuk bagian atas, utara. Dia daripada Nunukan, dia masuk terus pergi Pulau Sadam, terus masuk di depan kampung Wallace Bay dan juga Mentadak. Daripada sana laluan. Maksudnya mengganggu. Bukan ombak itu. Ombak dia bila kuat bot besar ya. Jadi bila mana nelayan-nelayan kita ini memasang dia punya pukat dan sebagainya apa semua, kadang-kadang pukat pun terlanggar dan sebagainya dan menggangguan juga daripada ombak-ombak itulah cabaran-cabaran terutama pencarian nelayan tradisi pantai di Pulau Sebatik. Kita sedia maklum apabila pulau pastinya kemudahan infrastruktur asas menjadi cabaran juga bagi penduduk di sini. Bagaimana Datuk ataupun melakukan plan untuk memberikan lebih banyak kemudahan seperti kemudahan yang asas seperti air, tenaga elektrik, bagaimana Datuk? Semenjak saya menjadi wakil rakyat di Pulau Sebatik ini, yaitu daripada 2008. Jadi memang sudah banyak kemudahan-kemudahan asas ya, terutama jalan-jalan kampung, jalan-jalan pertanian. Sudah banyak kita buat. Yang dulunya pun bila mana saya masuk, memang masih banyak yang belum ada kemudahan asas ini seperti jalan-jalan kampung dan jalan pertanian. Jadi pada hari ini sudah kita dan saya masih banyak yang perlu. Seperti macam air bersih. Air bersih itulah dalam perancangan saya yang kita punya takungan air, yaitu dam di kampung Wallace Bay. Itu pun kalau dia penuh dalam 1 bulan memang tak ada hujan dia kering. Jadi perancangan saya itu dalam kerajaan warisan, saya memohon peruntukan daripada kerajaan yang lalu, kerajaan warisan, supaya diperbesarkan dan didalamkan. Supaya dalam 5 atau 6 bulan tanpa hujan pun, artinya kita masih ada simpanan air. Kerana di Pulau Sebatik ini tak ada sungai. Langsung tak ada sungai. Kita mengharapkan air hujan saja. Inilah cabaran-cabaran dia. Dan yang kedua lagi, yaitu klinik. Klinik kesihatan. Yang kita nampak di sini cuma hanya klinik kesihatan ibu dan anak. Jadi in case kalau tengah malam ada orang sakit kuat dan sebagainya, atau ada orang kemalangan dan sebagainya, bila mana waktu air lagi surut, mereka tak boleh keluar pergi hospital. Jadi di sini kita perlukan, ya. Di sini betul-betul sangat-sangat kita perlukan yaitu satu klinik, yaitu klinik jenis sedang dan quarters. Yang memang ada doktor 24 jam
dan juga staf-staf yang tinggal di sini. Sudah diajukan? Insya Allah daripada Kerajaan Barisan Nasional lagi itu, dan peruntukan memang sudah tersedia. Tapi yang masalah sekarang problem dia masalah tapak yang tidak cukup. Jadi apa saya punya perancangan tapak itu saya sudah ada sediakan untuk 5 ekar. Kena tanah yang ada pada hari ini hanya 28 ekar. Jadi kementerian mengatakan kepada saya bahawa mereka memerlukan dalam 5 ekar. Insya Allah 5 ekar itu sudah kita sediakan. Insya Allah kalau kita menang dalam pilihan raya ini, Kerajaan Perikatan Nasional gabungan dengan Barisan Nasional, insya Allah apa juga perancangan-perancangan kita pada hari ini akan kita teruskan demi keselesaan rakyat yang ada di kawasan N73. Bagi Dato', ini cabaran sebagai wakil rakyat di kawasan sepadan dan kawasan yang mempunyai kepulauan. Ya. Kita lihat ada pos PGA di sini. Bagaimana pandangan Dato' dari sudut aspek keselamatan? Apa yang kita nampak pada hari ini, seperti di depan kita sekarang ini, pos PGA. Jadi serba kelengkapan itu memang tidak cukup. Dorang pun di sini tak ada bot. Bila mana mau minta bot ada keperluan, dorang call daripada tanah besar baru bot datang untuk mengambil dorang. Jadi apa yang paling penting di sini yang menjaga keselamatan perairan kita ini harus dilengkapi dengan bermacam-macam kemudahan untuk memudahkan. Sudah banyak mereka. kali Dato' ajukan? Sudah. Itulah sudah banyak saya ajukan. Antara cadangan yang Dato' berikan apa ya? Antara cadangan macam dorang di sini tengok air bersih tak ada. Wah, Air itu bersih mau yang dalam satu minggu lebih. Dorang bawa dari batch. diangkut, ya? Batch angkat baru di sini. Jadi cadangan saya memang yang saya lihat memang itulah cadangan yang terbaik. Sepatutnya di sini kita sediakan satu solar hybrid. Karena mereka ini sekarang kalau dorang pakai genset. Ya, 24 jam ini. Genset taruh dalam rumah. Diesel Jadi lagi. ada diesel lagi. Jadi kalau nak tidur pun kasihan yang mana nak rehat apa, memang susah nak tidur. Jadi jam 10 Sudah habis. gelap. Ya. Mati genset, kita punya pos pun gelap. Ini dia punya. Jadi saya mintalah bila mana supaya kementerian yang berkenaan supaya melihat daripada aspek keselamatan yang ada di perairan kita, terutama di kawasan N73. Tidak boleh ditunggu-tunggu lagi. Tidak boleh tunggu-tunggu karena kita pun di sempadan yang betul-betul di sempadan ini kita sama sekali tidak ada yang menjaga sempadan kita. Yang menjaga ini cuma di Siring Laut saja. Yang kita nampak Indonesia betul-betul dia duduk menjaga kawasan betul-betul di sempadan. Jadi saya mintalah supaya kementerian, terutama kementerian KDN, Keselamatan Dalam Negeri, supaya harus melihat keselamatan terutama yang ada di kawasan N73 Sebatik ini. Sebatik mungkin menjadi satu contoh bagaimana kekuatan orang kampung untuk survive ataupun untuk hidup, kelangsungan hidup. Saya tanya tadi ada 2-3 orang kampung, penempatan mereka mengambil penumpang bot ya untuk ke Tawau dan sebagainya. Kalau adalah dalam keadaan Covid ini kesian mereka. Dapat seorang pun susah. Jadi bagaimana juga Datuk ingin mencipta lebih banyak peluang pekerjaan. Dengan cerita ada nak buat bandar sempadan dan sebagainya. Boleh ceritakan sikit Datuk untuk memberi mereka kelegaan dari sudut ekonomi dan juga pendapatan Datuk. Jadi itulah makanya bila mana saya sudah masuk dalam 3 penggal sebagai wakil rakyat di sini. Kita kan biasa-biasa lagi kan Datuk? Jadi itu sudah 3 penggal cukup lama. Jadi kadang-kadang orang yang bersuara-suara ini, kadang-kadang yang tidak tahu apa kita punya perancangan dan tidak pernah berjumpa dengan kita, kadang-kadang mengatakan, ini YB sudah 3 penggal. Apalagi tidak apa, tidak tahu apa yang dia buat di Pulau Sebatik. Tapi itulah, pasal orang ini belum pernah berjumpa dengan kita, menanyakan dengan kita apa yang saya sudah buat, apa yang dalam pelaksanaan dan apa perancangan kita. Mereka tidak pernah berjumpa dengan saya. Perancangan itu banyak, terutama perancangan yang betul-betul yang saya melihat bila mana ini dapat kita implementasikan, bila mana kita dapat bangunkan, insya Allah, yaitu Bandar Sempadan. Di Pulau Sebatik? Di Pulau Sebatik, di Kampung Sungai Melayu ini, di depan sana, termasuk sampai di laut ini, dia punya CIQ dan sebagainya. Jadi saya percaya yakin bahwa bila mana ini kita dapat bangunkan Bandar Sempadan di Pulau Sebatik ini, bila mana sudah berdiri semua, saya tahu akan datang ini, yang mereka-mereka daripada rakyat daripada Indonesia akan datang untuk berbelanja sini. Mereka tidak akan masuk di tanah besar lagi. Jadi saya yakin dan percaya kawasan ini menjadi kawasan one stop center untuk orang-orang Indon untuk berbelanja di sini. Karena kita sudah maklum bahwa market kita besar di sebelah. Sebatik Indonesia saja dia ada kurang lebih dekat 60,000. Dia ada 6 wakil rakyat. Ada market 6. itu, ya. Dorang ada 6 wakil rakyat di Sebatik Indonesia. Kita cuma saya satu orang. Jadi di Nunukan lagi di sebelah sungai itu, dia ada kurang lebih dalam 100,000 lebih penduduk. Jadi bayangkan.
plus dengan di sini, campur dengan sini, ada 200.000. Tidak payah kita sebut yang lebih dia, ada 200.000. Bayangkan market di sebelah itu. Dan itulah saya katakan tadi bahwa bila mana kita dapat bangunkan ini bandar sempadan, insya Allah kawasan ini akan maju dan impak ekonomi yang ada nanti di bandar sempadan ini akan menyeluruh kepada seluruh rakyat masyarakat yang ada di Pulau Sebatik Malaysia ini. Okey Datuk, kalau kita lihat di ujung situ, bumbung yang merah itu kawasan Indonesia ataupun sudah memasuki Malaysia? Masih dalam kawasan Sebatik. Sudah masuk sempadan Indonesia. Sebatik Indonesia. Sebatik Indonesia dah. Apa bezanya Datuk? Kalau saya boleh ke sana melihat dengan depan mata saya sendiri dan Datuk pasti lebih tahu sebagai orang tempatan, apa beza Sebatik Indonesia dan juga Sebatik Malaysia? Kita nampak bukan saya bilang retorik, Ya. tapi kalau dibandingkan dengan Sebatik Malaysia dengan Indonesia, kita nampak Sebatik Indonesia ini sudah maju ke depan. Sudah maju ke depan. Sebagai contoh? Sebagai contoh, orang di sebelah ini, di sebelah sempadan ini, di sebelah itu sudah pekan. Oh, pekan betul. Sudah pekan, sudah Ya. pekan. Macam Di tawau sebelah- itu ya. Tak belum lagi, masih Kecil pekan yang sikit lah kecil. ya. Kita di Sebatik Malaysia ini belum Kampung. ada pekan. Ya. Masih semua kampung. Jadi kita nampak di sebelah pekan. Jadi bila mana saya nampak begitu Sebatik Indonesia ini sudah membangun. Jadi kita mesti mau ada perancangan untuk bersama-sama untuk membangunkan kawasan sempadan ini. Karena dengan adanya ini kita nampak orang Indonesia ini selalu masuk ke Malaysia untuk membeli barang-barang kita. Di pasar raya kita, Betul. pasar kita, Terutama barang-barang runcit dan barang-barang sebagainya basah itu. kan. Apa yang saya dipahamkan dulu lah, dalam satu hari mereka ini berbelanja di Tanah Besar Tawau dalam kurang lebih dalam 400.000 lebih. Oh, bayangkan. Wah, bayangkan itu itu. pasaran yang Ya, sedia ada betul. tu. Jadi kalau betul-betul kita dapat bangunkan bandar sempadan ke Sungai Melayu ini, insya-Allah limpahan ekonomi yang ada di sini akan menyeluruh kepada seluruh rakyat dan masyarakat di Pulau Sebatik. Itulah kehebatan bagi wakil rakyat di Don Sebatik dan mungkin juga di beberapa kawasan di kawasan Sabah ini mereka terpaksa menjadi diri mereka sendiri, tidak perlu berlakon, mereka perlu humble dan turun padang dan contohnya pada hari ini kami dibawa oleh Datuk Muiz dan pasukannya untuk melihat sendiri Pulau Sebatik di kawasan Sebatik ini, Dewan Undangan Negeri Sebatik di Kampung Sungai Melayu, dan anda boleh lihat sendiri dari gambar yang kami rakamkan oleh jurukamera Ruzi betapa kemudahan asas itu adalah perkara yang asas perlu diselesaikan dan itu juga yang sedang diperjuangkan oleh Datuk Muiz. Itu saja dalam agenda Awani Khas Sabah Memilih. Kita jumpa lagi. Saya Nazri Kahar dari Pulau Sebatik, Tawau, Sabah.